Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda pasti dah dengar pasal telefon Asus Smartphone 4 Snapdragon Insider kan? Ni saya ada kat atas kotak ni. Jom kita tengok. Sebelum kita pergi lebih mendalam, saya bagi tahu anda awal-awal yang telefon ni memang harga dia tinggi. Sewaktu dilancarkan dekat Amerika Syarikat sana, harganya ialah 1499 USD. Kalau anda tukar, lebih kurang 6,000 lebih ke atas. Pada harga sebegitu, kita bercakap tentang kluster kayangan macam Apple iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Asus ROG Phone 5 Ultimate dan Sony Xperia 1 Mark II antaranya. Jadi, adakah telefon Snapdragon Insider ini berada dalam golongan kayangan ni? Itulah persoalan yang saya sedang nak jawab sekarang. Selain itu, saya juga nak cari untuk siapakah telefon ni dan siapakah yang akan beli telefon ni. Teruskan menonton. Tengok saja pada kotak telefon Snapdragon Insider ni, saya dah tahu dah telefon ni bukan untuk orang yang besya-besya. Kalau dapat ke Apple kotak besar macam ni, memang diisi 10 iPhone sekaligus lah. iPhone memang dia tak ada rugi-rugi ruang ni. Benda-benda yang anda dapat dalam kotak sewaktu buka kotak, selain daripada telefon Snapdragon Insider tu sendiri, anda dapat casing, anda dapat pengecas, anda dapat kabel pengecas, lepas tu anda juga dapat kertas menu yang besar. Itu saja dalam kotak. Lagi satu, saya terlupa nak beritahu anda. Anda juga dapat sepasang TWS yang premium. Yang tu saya akan ceritakan nanti. Kalau anda tengok pada rupa paras telefon ni pun, anda akan tahu yang Snapdragon Insider ni dia tak titik beratkan sangat pasal rupa paras dia. Ia nampak macam OnePlus yang nak hasilkan flagship killer. Tak kisahlah rupa macam mana, asalkan spesifikasi dia mantap. Bonjol kameranya generik, kosong suram macam iPhone. Tapi iPhone pun tahu nak susun kamera bentuk segitiga. Adalah menarik sikit. Pengimbas cat jari fizikal di bahagian belakang sama saja kemasan macam pada logo Snapdragon. Bila saya gunakannya, seringkali saya tersalah sentuh. Sebab dia punya kemasan dia sama, iaitu permukaan yang berkilat. Lebih menyedihkan, pengimbas cap jari pada telefon ni taklah laju mana pun. Laju lagi pengimbas cap jari pada Zenfone 5Z yang saya gunakan sekarang. Tapi katanya pengimbas cap jari pada telefon ni adalah yang paling canggih, iaitu Qualcomm 3D Sonic Sensor Generation 2. Dilaporkan yang ia ada 77% lebih kawasan pengimbas berbanding generasi sebelumnya. Kemudian dia juga 1.7 kali lebih banyak data biometrik dikumpul dan 50% lebih pantas. Telefon Snapdragon Insider ni kan ialah sebuah telefon yang agak besar. Panel paparannya saja sebesar 6.78 inci. Ia diberikan panel Super AMOLED pada resolusi Full HD+. Kecerahannya boleh mencapai 1200 nits, maka ia boleh memainkan kandungan HDR10+. Memang nature sebuah panel Super AMOLED. Dia punya penghasilan warnanya sangat padu. Refresh rate dia boleh naik sehingga 144Hz. Jadi anda boleh main permainan dalam tetapan yang paling tinggi, dalam pada masa yang sama anda dapat frame rate yang tinggi. Tapi anda kena ingat, ini adalah panel hasilan daripada Samsung, bukan daripada Qualcomm. Saya perasan dekat bahagian depan telefon ni, kat bahagian panel paparan dia, ada potongan macam speaker stereo pada ROG Phone 5. Tapi anda jangan terpedaya, tak sama langsung konfigurasi audio dia dengan ROG Phone 5. Untuk Snapdragon Insider punya phone ni, ia tak simetri. Satu tembak ke depan dan satu lagi tembak ke bahagian sisi. Walaupun saya boleh mengaku yang penghasilan bunyinya baik, tapi ia tak sepatutnya menggunakan konfigurasi macam ni. Kenapa tak gunakan saja macam ROG Phone 5? Dah alang-alang harga je 6,000 lebih tu. Jadi disebabkan dia gunakan panel paparan macam ROG Phone 5, anda akan dapati yang beza bahagian kiri dengan kanan tu luas. Sedangkan dekat ROG Phone 5 dia ada speaker stereo yang menembak ke depan. Yang ni tak tahu apa alasan dia. Masih berkaitan audio, seperti yang saya tunjukkan di awal video tadi, ia hadir dengan seunit TWS. Mungkin yang pertama dalam keluarga Snapdragon Sound. Kalau anda nak tahu, Snapdragon Sound adalah satu piawaian yang telah diwujudkan oleh Qualcomm dalam produk audio mereka. Kalau anda tengok dekat pasaran nanti, produk ni dia ada cap Snapdragon Sound. Anda boleh yakin yang produk ini
Ada kualiti bunyi terbaik macam 24 bit ataupun 96 kHz audio high resolution. Kemudian dia juga menyokong Qualcomm apX Adaptive untuk audio latency yang minimum. Dan yang terakhir, ia tentulah mudah digunakan. Yang didemonstrasikan dalam laman web, anda hanya perlu buka casing terus boleh connect kepada telefon. Macam panel paparan telefon ni juga. TWS ni pun bukan dibangunkan oleh Qualcomm. Ia sekadar dijenamakan semula daripada jenama lain. TWS ni adalah daripada pengeluar Master and Dynamic dengan nombor model MW08. Kualiti binaan TWS ni memang padu. Anda boleh terasa berat dia bila anda pegang dalam tangan. Dia punya casing dia macam diperbuat daripada besi sepenuhnya. Kemudian harga dia pun boleh tahan mahal. RM1,300 kalau anda nak beli secara berasingan. Pada saya ia bukanlah ciri yang penting sebab saya berpuas hati dengan Spotify dan YouTube Music yang saya dengar sekarang. Sebab dekat YouTube dengan YouTube Music, saya dapat kualiti audio pada bitrate yang munasabah. Saya tak nak saya punya kuota internet habis begitu saja untuk dengar muzik. Contohnya bila saya dengar daripada servis penstreaman berkualiti tinggi macam Tidal. Lebih baik saya dapatkan sistem hi-fi di rumah. Tempat kuota internet tanpa had untuk saya layani audio sampai termuntah. Dekat atas papan utama, Snapdragon Insider ni dia ada SoC Snapdragon 888, RAM 16GB, kemudian storan 512GB. Jadi sila jangan jangkakan apa-apa selain yang terbaik. Main game pada tetapan paling tinggi, pada masa yang sama anda boleh refresh rate yang paling tinggi. Sama macam skrin tadi. Tak ada apa pun nak dikagumkan pasal spesifikasi Snapdragon Insider ni. Saya sendiri pun mengamuk kalau telefon harganya lebih pada RM6,000 tak ada spesifikasi flagship sebegini. Lagi benda yang tak mengagumkan ialah dia punya antarmuka. Ia gunakan antarmuka Asus Zen UI je. Tak ada apa yang katakan telefon ni ialah Snapdragon Insider. Untuk perbandingan, anda tengoklah pada ROG Phone 5. Dia punya UI memang over the top. Anda ada theme sendiri, anda ada sound effect sendiri. Bila anda onkan game mode, anda akan dengar macam tu. Baterinya cuma 4000 mAh. Untuk telefon segedabak ni, saya tertanya-tanya ke mana perginya ruang fizikal yang ada dalam telefon ni. Asus, orang yang keluarkan telefon ni, dia ada model yang telefonnya ada bateri 6000 mAh. Saiznya lebih kurang macam ni saja. Dan kita sampai ke bahagian kamera untuk telefon Snapdragon Insider ni. Di bahagian kamera, telefon ni dia ada 3 buah kamera belakang dan 1 buah kamera depan. Di bahagian belakang, Snapdragon Insider dia ada kamera 64MP, kemudian kamera telefoto 8MP dan kamera ultra lebar 12MP. Untuk selfie, anda diberikan kamera 24MP. Kalau di Realme, Oppo, Huawei dan yang seangkatan dengannya, anda akan diberikan macam-macam fungsi kamera daripada yang ada teknologi Artificial Intelligence AI, pun dia ada bokeh flare lah, cinematic filter lah dan macam-macam trik AI lain yang lagi. Tapi kat sini, kosong. Apa yang anda dapat dekat kamera Snapdragon Insider ni cumalah night mode, portrait mode, mode foto, video dan auto tracking. Tak ada mode filter lain. Sekurang-kurangnya bagilah fungsi sikit macam Google Camera tu. Dah alang-alang ada spesifikasi kamera yang power. Kami dimaklumkan yang akan ada kemas kini firmware untuk suntik lebih banyak fungsi dalam kamera Snapdragon Insider ni. Jadi sehingga hari itu tiba, anda startlah dengan app kamera Asus yang terhad ni. Walau apa pun, ini adalah beberapa sampel gambar yang telah saya ambil menggunakan telefon Snapdragon Insider. Selepas menggunakan telefon ni beberapa ketika, saya masih belum jumpa X factor yang boleh saya gunakan untuk saya sarankan telefon ini kepada anda. Adakah telefon ni untuk gamers? Sudah tentulah tidak. Sebab ROG Phone 5 Ultimate harga dia lagi murah. Pada harga RM4,999, anda dapat spesifikasi yang lebih mantap. Contoh dia, bateri 6000 mAh yang lebih besar. Kemudian anda ada 2 port USB-C untuk anda charge telefon. Di samping pelbagai jenis aksesori yang anda boleh tambat pada telefon ni. Kemudian, konfigurasi speaker stereo yang confirm lagi jitu daripada telefon ni. RAM dia lagi besar, 18GB. Kemudian ada juga butang bahu untuk anda gunakan sewaktu bermain game. Adakah telefon ni untuk anda yang carikan keunikan? Galaxy Z Fold 3 5G dengan Galaxy Z Flip 3 5G lagilah unik. Malahan, kedua-dua mereka kalis air pada paras IPX8. Tak sama macam telefon ni. Snapdragon Insider mana ada pendarafan IP. Kalau anda ada duit banyak pun, Xperia One Mark II
lagi berbaloi. Sebab walaupun harga dia keras, dia punya panel paparan dia 4K UHD. Mana ada telefon yang ada paparan 4K kat dunia ni, kecuali Sony ni. Adakah telefon ni sesuai untuk kegunaan harian? Walaupun saya kurang gemar dengan produk Apple, tapi untuk wang sebanyak tu, saya lebih rela dapatkan iPhone 12 Pro Max untuk daily driver kerana segala-galanya berfungsi seperti yang sepatutnya. Pendek kata, saya boleh katakan yang iPhone ni foolproof lah. Sebab terus keluar kotak, semua benda boleh digunakan. Tak macam ada setengah telefon, bila lancak, ada function yang belum dimasukkan. Kena tunggu next firmware update pula. Jadi untuk siapakah telefon ni? Pada saya, ia jelas menunjukkan yang phone ni bertindak seperti phone rujukan ataupun reference phone. Reference phone ni maksud dia macam Qualcomm cuba ingin tayangkan teknologi apa yang mereka ada. Contoh yang paling ketara ialah pengimbas cap jari. Sebab mereka boleh saja gunakan pengimbas cap jari dalam paparan. Sebab telefon ni digunakan AMOLED kan. Tapi mereka masih juga gunakan pengimbas cap jari dekat bahagian belakang telefon. Sebab nak tayangkan mereka ada 3D Sonic fingerprint scanner generation 2. Maka, saya boleh katakan yang telefon ni adalah untuk die-hard fan Snapdragon. Bolehlah dapatkan telefon ni. Ia seperti orang yang cari telefon Google Nexus kerana nak dapatkan pengalaman tulen sistem operasi Android seperti yang dibayangkan oleh Google sendiri. Saya teringin nak dengar pendapat anda tentang telefon Asus Smartphone for Snapdragon Insider ni. Kalau anda ada masa, turunkanlah anda punya pendapat dalam ruangan komen nanti. Kita sembang-sembang kat bahagian bawah nanti. Baiklah, sekian sajalah untuk video kali ini. Kalau anda rasakannya bermanfaat, share dengan kawan-kawan anda. Jangan lupa juga untuk ikuti kami dekat Facebook, Instagram, Twitter. Kami juga ada dekat mana? TikTok pun ada juga sekarang. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.